Assalamualaikum. Hai murid-murid, apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Semua dah ready untuk belajar? Hari ini, Ustaz Nik dan Ustazah Fabulous kamu akan kongsikan satu pelajaran yang menarik untuk murid-murid semua. Okey, jom kita mula. Sebelum kita mula, Ustaz nak kamu perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar tersebut. Gambar sampah dan lalat menunjukkan keadaan yang kotor. Lawan kepada kotor adalah bersih. Islam amat menekankan penjagaan kebersihan dalam kalangan umatnya. Oleh itu, pelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan kebersihan sebagai asas penting dalam kehidupan. Jom kita mulakan. Ready? 1, 2, go! Subjek: Pendidikan Islam tingkatan 1. Fiqh, iaitu konsep kebersihan. At-Taharah. Murid-murid sekalian, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan At-Taharah? Baik, definisi At-Taharah dari sudut bahasa, suci dan bersih. Manakala dari sudut istilah pula, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Macam mana hukum dengan dalil, Ustaz? Hukum dan dalil At-Taharah, hukumnya adalah wajib dan menjadi syarat sah sesuatu ibadah. Dalilnya pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Bila sebut At-Taharah, ianya terbahagi kepada dua komponen. Yang pertama sekali ialah menyucikan najis dan yang kedua adalah mengangkat hadas. Najis ini terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama sekali, mukhaffafah, iaitu najis paling ringan. Sebagai contoh, bayi lelaki yang berumur bawah daripada 2 tahun dan dengan syarat minum susu ibunya sahaja. Manakala najis pertengahan adalah najis mutawassitah dan najis yang terakhir adalah najis paling berat, iaitu najis mughalladhah. Seperti contoh dalam gambar tersebut, anjing ataupun babi. Mengangkat hadas besar melalui mandi wajib ataupun mengangkat hadas kecil melalui berwuduk. Dan sekiranya tiada air, bertayamum. Hai murid-murid, bertemu kembali. Masih ingat Ustazah lagi tak? Alhamdulillah. Sebelum ni, kamu semua telah mempelajari maksud, hukum, dalil dan pembahagian Taharah bersama Ustaz Nik. Sekarang, jom ikut Ustazah Mimi. Kita belajar mengenal alat-alat untuk bersuci pula.
Okey, baik. Jom Ustazah. Antara alat-alat bersuci adalah air, batu dan juga tanah. Air ni banyak jenis. Antaranya adalah air hujan, air mata air, air sungai, air laut, air perigi, air salji dan juga air embun. Alat bersuci yang kedua adalah batu ataupun benda-benda yang kesat. Contohnya batu, tisu, kertas dan juga daun. Alat bersuci yang ketiga pula adalah tanah, iaitu debu tanah yang suci. Dan debu tanah yang suci ini kita gunakan untuk bertayamum. Alhamdulillah murid-murid, sekarang kamu telah pun mengenal alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang Ustazah El nak terangkan kepada kamu pembahagian jenis-jenis air pula. Jom ikut Ustazah. Okey, baik. Jom Ustazah. Tahukah kamu, menurut Islam, air terbahagi kepada 4 jenis. Antaranya ialah pertama, air mutlak, kedua, air mustakmal, ketiga, air musyammas dan keempat, air mutanajjis. Ustazah, saya tak faham. Air mutlak tu apa? Air mutlak boleh dikategorikan sebagai air yang suci dan boleh menyucikan. Air mutlak juga merupakan air yang bersih yang masih belum digunakan. Ia juga air yang tidak berubah warna, bau dan rasa. Ustazah, macam mana air mustakmal, Ustazah? Air mustakmal pula bermaksud air yang suci, iaitu air mutlak tetapi telah digunakan. Ia merupakan air yang bersih tetapi tidak boleh digunakan untuk mengambil wuduk dan mandi wajib. Seterusnya, mari kita kenal air musyammas pula. Air apa tu Ustazah Macam susah je. Jangan risau. Mari Ustazah El terangkan. Air musyammas ialah air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari. Contohnya, air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang beriklim panas. Manakala air mutanajjis pula ialah air yang dimasuki atau terkena najis. Sebagai contoh, air yang dimasuki najis dan tidak mencukupi 2 kolah. Selain itu, ia juga dikategorikan sebagai air mutanajjis jika berubah warna, bau dan rasanya walaupun melebihi 2 kolah. Hai murid-murid, macam mana? Anda masih bersemangat untuk belajar? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, kita akan mengenal perbezaan antara bersih dan suci. Bersih dan suci ada beza ke Ustazah? Ya, ada murid-murid. Mari Ustazah Husna terangkan. Perbezaan antara bersih dan suci. Bersih dapat didefinisikan sebagai membersihkan diri, pakaian dan tempat tinggal daripada segala kekotoran. Sebagai contoh, keadaan yang dikategorikan sebagai bersih ialah pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun,
tetapi tidak menggunakan air mutlak. Hukumnya adalah pakaian tersebut dikategorikan sebagai bersih tetapi tidak suci dan ia tidak boleh digunakan untuk solat. Manakala suci pula didefinisikan sebagai membersihkan diri, pakaian dan tempat tinggal daripada segala kotoran sehingga ibadah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bagi keadaan suci ialah kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Hukumnya pula, pakaian tersebut dikategorikan sebagai tidak bersih tetapi suci dan ia boleh digunakan untuk solat. Alhamdulillah, kamu semua telah pun belajar kesemua perkara penting dalam pelajaran hari ini. Sebagai penutup, Ustazah Syairah akan menerangkan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Jom ikut Ustazah. Antara kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran yang pertama ialah sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Dan yang kedua ialah memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Keempat, menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Kelima, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Dan yang terakhir sekali ialah mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, untuk kali ini diharapkan murid-murid dapat mengambil sebanyak mungkin input-input yang dapat dikongsikan. Sekian sahaja dari kami Ustaz dan Ustazah anda semua. Jumpa lagi di lain waktu. Jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum.